Bersua kembali. Antara fokusnya di Sarawak, kerajaan negeri melancarkan skim bantuan deposit perumahan untuk pembelian rumah pertama. Nur Sila telah teruskan dengan perkembangannya. Silakan Sila. Hari ini melancarkan skim bantuan deposit perumahan HDAS untuk pembelian rumah yang pertama seumpamanya di Malaysia. Skim yang menawarkan deposit sebanyak 10% atau maksimum RM10,000 bagi pembelian rumah pertama itu dilancarkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Menerusi HDAS, RM10 juta yang diperuntukkan oleh kerajaan negeri bakal memanfaatkan 1,200 pemilik rumah dan akan diuruskan oleh Mutiara Mortgage and Credit Sdn Bhd. Menurut Ketua Menteri, inisiatif ini ditawarkan kepada golongan B40 dan M40 di Sarawak untuk membantu mereka memiliki kediaman sendiri. Tambahnya, Kerajaan Gabungan Parti Sarawak sentiasa berusaha untuk menyediakan kemudahan perumahan yang mencukupi, berkualiti dan selesa serta mampu milik bagi memenuhi keperluan tempat tinggal rakyatnya, terutama golongan berpendapatan rendah dan belia. Selalunya problem mereka, masalah ialah mereka tidak dapat membayar wang pendahuluan, iaitu deposit, kerana tidak cukup simpanan. Maka dengan adanya bantuan kerajaan RM10,000, mereka dapat membeli rumah ketika mereka masih muda lagi. Jelasnya lagi, ini bagi membolehkan golongan belia menikmati tempoh bayaran balik yang panjang dengan bayaran bulanan rendah. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian pada majlis pelancaran skim tersebut di Kuching. Sementara itu, HDAS turut diperluas kepada pemilik tanah yang ingin membina rumah di atas tanah sendiri. Bagi tujuan itu, milikan tanah harus yang diperuntukkan oleh Jabatan Tanah dan Survey di bawah skim pembesaran kampung dan skim penempatan semula. Permohonan boleh dibuat di Pejabat Mutiara Mortgage and Credit Sdn Bhd. Program imunisasi COVID-19 kanak-kanak PIC Kids Sarawak membabitkan 21,686 kanak-kanak berumur 5 hingga 12 tahun bermula hari ini di daerah Miri. Hasil tinjauan yang dibuat oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin mendapati ruang di klinik terbabit perlu ditambah baik bagi memberi keselesaan kepada ibu bapa yang menunggu anak-anak mereka mendapatkan vaksinasi. Justru Datuk Seri Lee mengarahkan pihak Jabatan Kerja Raya Cawangan Miri untuk menambah bilangan kerusi di tempat tersebut. Ujarnya, klinik berkenaan dijangka akan memberi vaksin kepada 110 pelajar daripada dua buah sekolah rendah iaitu Sekolah Kebangsaan SK St. Joseph dan SK Riam Batu 2. Beliau berkata demikian semasa meninjau suasana program imunisasi kanak-kanak di Klinik Kesihatan Pusat Transformasi Bandar UTC Miri dan Klinik Kesihatan Tudan pagi tadi. Sementara itu, Klinik Kesihatan Tudan pula mula memberikan vaksin kepada pelajar pada pukul 12 tengah hari hingga pukul 4 petang melibatkan pelajar sekolah SK Tudan. Jelas Datuk Seri Lee lagi, jadual vaksinasi diatur membabitkan pejabat kesihatan bahagian Miri dengan pejabat pendidikan Miri. Bagi kanak-kanak yang tidak didaftar dengan pihak sekolah, mereka boleh mendaftar dengan klinik-klinik kesihatan pada waktu bekerja dan akan diberi jadual untuk proses penerimaan vaksin. Pada masa sama, beliau berharap ibu bapa juga memberi kerjasama supaya program vaksinasi ini dapat berjalan dengan lancar dan berjaya diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. Pihak pelaksana dan kontraktor yang melaksanakan projek Jalan Meritam Telahak Fasa 4 dinasihatkan agar membina jalan tersebut mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Perkara itu disuarakan sendiri oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang melakukan tinjauan di lokasi projek terbabit. Dan kita tidak mahu jalan ini tertangguh lebih lama lagi. Jadi kita telah pun meminta supaya mereka revise dia punya cash up plan itu. Walaupun saya mau cepat disiapkan, kita sudah terlewat 43 hari, tapi ianya haruslah dibuat dengan mematuhi semua specification yang telah pun ditetapkan supaya jalan ini akan menjadi satu jalan yang
bukan saja untuk kemudahan masyarakat kita dari segi perhubungan, tetapi akan membantu untuk membangunkan kawasan-kawasan di sekitar ini. Jelasnya lagi, projek tersebut sepatutnya disiapkan pada 19 Januari lalu. Namun disebabkan terdapat sebahagian jalan itu mengalami kemendapan tanah, maka berlaku kelewatan. Dato' Ahmad Awang Tengah berkata demikian kepada pemberita selepas melawat projek Jalan Meritam Telahak dan Buang Abai di Limbang. Terdahulu beliau yang diberi taklimat mengenai projek berkenaan telah memohon salah satu saluran perparitan Sungai Kaban dibina semula. Ekoran tidak mengikut spesifikasi. Dalam perkembangan berlainan, dedikasi dan komitmen penjawat awam di bahagian Limbang dalam mengharungi cabaran sepanjang pandemik COVID-19 merupakan kejayaan bersama. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, setiap jabatan dan agensi telah memberi kerjasama tanpa berbelah bahagi dan sentiasa bersedia apabila diperlukan. Jelas Dato' Amar Awang Tengah ini terbukti apabila jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak, khususnya di Limbang, dalam keadaan terkawal selain menunjukkan tren penurunan. Berucap pada Majlis Hari Perkhidmatan Awam bahagian Limbang, beliau memberitahu Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak merupakan tulang belakang bagi kerajaan negeri untuk melaksanakan segala dasar dan program yang dirancang. Beliau turut menzahirkan kebanggaan dengan pengiktirafan dalam pelbagai inisiatif kualiti yang dicapai oleh jabatan dan agensi demi memastikan penyampaian dan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Antaranya ialah anugerah emas yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak iaitu di tempat pertama kategori pejabat residen dan daerah bagi tahun 2019. Terbaru, kejayaan Jabatan Tanah dan Survey bahagian Limbang yang memenangi anugerah Par Excellence dalam Konvensyen Antarabangsa ke-46 berkaitan kawalan kualiti 2021 di Hyderabad, India. Dato' Ahmad Awang Tengah menambah dengan beberapa pencapaian itu ia menunjukkan kemampuan penjawat awam di bahagian utara Sarawak itu dalam memberi perkhidmatan yang bersungguh-sungguh kepada rakyat. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Terima kasih Norsila untuk perkembangan di Sarawak. Menyusul selepas ini kita ke negeri Kelantan. Jangan ke mana-mana.